Undang-undang tu semua parti bersetuju. Atau 4 parti tu. Kita sama-sama bersetuju itu hari. Tak boleh nak salah menyalah. Kan? Jadi bila kau dah sama-sama bersetuju dengan undang-undang atas 4 parti, kan? Patuh je lah. Bukan undang-undang ni bila Anwar jadi Perdana Menteri tiba-tiba undang ni muncul. Ataupun sahaja kerajaan paduan buat undang ni. Undang-undang ni dibuat waktu kami pembangkang lagi. Waktu kami pembangkang. Kamu kerajaan. Kan? Kamu bentangkan undang-undang tu. Kita orang sokong. Dan sekali kamu pula. Kan? Nak mempertikaikan undang yang ada. Sebab itulah kita jangan nak ego, sombong. Jangan rasa kita jadi kerajaan. Sampai bila-bila pun kita jadi kerajaan. Sampai tak berfikir lah. Kan? Nak ikutkan, kita dulu patut tak sokong undang ni. Sebab kalau kita ada niat tak baik, niat kita nak beli orang kan. Niat kita nak beli ahli parlimen. Kalau betul Anwar ni kaki beli orang. Kita tak setuju undang ni. Tapi kita setuju sebab kita pada kita tak ada masalah pun undang ni. Sebab kita kalau tak ada undang pun kita tak beli orang. Kan, dia dulu pun kita tak beli orang. Masa kerajaan PH, kita tak beli. Seorang pun kita tak beli. Masa kerajaan PH dulu. Yang beli siapa dia? Parti Bersatu. Masa Mahathir Perdana Menteri, dia yang ambil orang UMNO. Ramai UMNO masuk. Waktu dia jadi Perdana Menteri. PKR seorang pun tak ada ambil. Amanah seorang pun tak ada ambil. DAP seorang pun tak ada ambil. Bersatu je yang ambil ahli UMNO. Yang suka shopping-shopping. Dan hari ni Mahathir pula kata, Haji Hadi berkata apa? PAS dengan PN ni bukannya parti yang buat shopping ahli parlimen. Kau dah buat awal dah. Kau jadi kerajaan 3 bulan. Hasil daripada shopping ni ya. Scheme of things. Tak mengaku kau dah buat. Tak percaya. Dengar audio Muhyiddin tu. Dengar balik apa dia sebut. Kan? Dia sebut sendiri scheme of things. Dia sendiri sebut kita boleh belilah tawarkan ahli UMNO ni jadi menteri, PAS ni jadi menteri, tak cukup menteri timbalan bagi JLC. Lepas tu dia buat. Itu yang kabinet dia sampai 74 orang tu. 74 orang. Termasuk 4 duta bertarak menteri. Yang main bertarak menteri. Duta khas bertarak menteri. Betul. Banyak duit rakyat nak bayar tu. Dan dia orang. Saya tertarik ni Bang Wan. Saya cuma nak bacakan supaya walaupun dengar ni apa yang Adam bentangkan ni. Ada perenggan yang saya paling suka perenggan ni. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar memberitahu bermula hari ini 6 Januari baginda tidak akan menerima apa-apa permohonan menghadap sehingga 31 Januari. Nah, tu dia. Maknanya ini perenggan yang paling saya minat ni. Tu dengar tu walaupun ya. Dia tidak akan menerima apa-apa menghadap sehingga 31 Januari. So maknanya apa yang Raja Petra cakap, dia dah menghadap, dia dah hantar SD tu kepada Sultan, kepada Agung adalah tidak benar. Dan penipuan belaka tu kena ingat tu walaupun. Janganlah percaya babi buta macam tu. Ya Allah, sudahlah tu ya. Sudahlah. Jangan terus dibodoh-bodohkan lagi orang-orang macam Raja Petra tu. Berhentilah jadi bodoh tu. Buang bodoh tu jauh-jauh. Ada akal pakai. Kalau kau tengok Raja Petra punya senarai tu, berapa ramai dia boleh tarik? 120 dia kata. Parti mana? Semua campur-campur Abang Wan. Dia dah tak ada dia tak ada lompat parti dah. Dia pakai SD. Walaupun dah Abang Wan, semalam walaupun buat sembahyang hajat, buat sujud syukur Abang Wan. Sujud syukur. Ya patutlah aku tengok. Ya Tuhan, terima kasih kerana mengangkat. Patutlah aku tengok dahi Salim tu hitam. Saya ingat Abang Wan, hitam dahi dia sujud syukur. Kalau ni kalau pengumuman tu jadi Abang Wan, kan? Yang duduk dekat AJN tu laju hidup balik. Berlari dia keluar. Segar banyak. Segar Abang Wan. Tongkat tu pun hilang. Sujud dah syukur tu. Tapi tapi kalau yang JN tu baca yang berita ni, yang Andam keluarkan ni berita ni, rasa aku lambat lagi dia keluar JN tu. Tidur terus Abang Wan, kena buka bumbung Abang Wan sebab dia geng-geng tebuk atap. So jadi kena tolong buka bumbung tu atap tu. Kalau zaman dulu ni kalau buka bumbung ni orang boleh pleset. Buka bumbung Abang Wan.
Aduh. Walaupun dah seksa dah duduk dalam negara ni Abawan. Aduh. Suruhlah dia pergi duduk dekat Israel Abawan. Oh, Abang Wan, Raja Abang Wan, tolong ulas tu. Dia cakap Agong sekarang ni masih Sultan Pahang, bukan Sultan Johor tu dia kata. Ya, Agong Agong Sultan Pak. Sekarang ni tengah waktu interim kau. Faham tak? Agong cuti lah sebelum bersara, sebelum turun. Ha. Kau pergi Agong jumpa sekarang dia waktu kat Pahang interim. tu. Agong semalam happy je pergi tengok ladang Sinjan. padi. Sinjan. Patut dia Tapi dia serah orang lah. kata dia orang dah menghadap Agong macam mana tu? Pelik. Dia orang pergi Dia istana orang- negara padahal Agong tengah tengok padi. Dia orang tengah konon-konon nak cari alasan Abawan. Sedangkan dia orang tahu sekarang ni dalam tempoh peralihan Agong. Takkanlah Sultan Johor ni tak tahu apa-apa, tiba-tiba dia nak keluar berita macam ni. Kau takkan tak fikir sikit Sultan Johor ni bukan orang macam kau, bukan kawan-kawan kau. Jadi kenapa dia keluarkan berita macam ni? Sebab apa-apa cubaan pun kena menghadap dia lah. Apa-apa nak decide apa-apa pun kena menghadap dia. Sebab itulah dia bagi tahu dia takkan terima menghadap sesiapa pun. Faham ke tidak? Mungkin Agong yang ada hari ni dah penghujung usia dia dah set dah. Makna segala urusan resmi dia tak buat dah. Kan? Mana kalau urusan resmi dia tak buat dah. Apa cara lah yang resmi mungkin dia tak nak handle dah. Dia nak bercuti sekarang ni sebelum dia balik ke Pahang. Kan? Sebab tu dia pergi ke Sekincan. Tak tahulah semalam kalau ada orang pergi kat tengah padi semalam serah ke SD kau tahulah kan. Tengah cuti, sebab tu jawatan tu memang dilakukan oleh Sultan Johor sebagai kalau tak silap saya Agong interim kot, macam interim lah macam tu lah. So dia pegang lah jawatan tu sementara menghabiskan masa-masa terakhir Agong Sultan Abdullah ni. So walaupun ni susah nak cerita macam mana pun kita cerita tak payah tak mudah faham Abang Wan. Bodoh dia orang ni, susah nak faham. Tu yang geram kadang-kadang tu. Dia orang tahu tak permaisuri Agong tu dengan Sultan Johor tu apa kaitan dia? Silap itu pun tak tahu. Dia orang adik-beradik pun dia orang tak tahu tu silap-silap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Yazid, teruskan. Oh. Ini kira hari Isnin punya berita tu dia orang tak boleh post lah. Banyak sangat berita ni, berita benar tu ni. Berita dia orang saya sempat juga tengok semalam lah sebab ada kawan dia tunjuk dekat saya senarai-senarai nama-nama yang bakal Raja jadi Petra, menteri. Sumber Raja Petra Bukan kawan-kawan saya dekat sana. Dia orang tunjuk senarai-senarai. Dia orang dah susun dah siapa menteri, siapa speaker, siapa semua dah. Saya dah tengok. Hebat lah. Saya tanya bila akan keluar. Dia cakap hari Isnin ni akan keluar. Maknanya kata dia orang punya bersungguh lah buat kan. Jadi terkejut lah kita tengok. Oi, nama-nama siap speaker Anwar Musa tu. Speaker. Bukan main tu. Aku dengar Salim nak jadi Jcom. Asal sini ingin membuat satu pengumuman SD telah dihantar kepada Raja Petra bermakna kerajaan London akan ditubuhkan dan Perdana Menterinya adalah Tun Mahathir. Salim Papu Kari akan menjaga JCOM bersama dengan Papa Gomo. Jadi pada saya alhamdulillah tahniah kerajaan negeri London. Dia bukan kerajaan London, kerajaan Manchester. Dia orang jumpa kat Manchester sebenarnya. London dengan Manchester pun dia orang tak boleh beza habis hari lah tu. Kita telah menerima SD sama semua Raja Petra terima dan tunggu menghadap dia orang ni ke Manchester. Nak saya bagi tahu tak apa yang saya tengok? Saya boleh sebut ke 10 orang menteri tu. Sebut je untuk kita berang-berangan boleh lah. Ini dia orang punya tau, bukan kata sumber rekaan apa tau. Yang saya tengok saya gelak je. Okey, Perdana Menteri pilihan ialah dia orang Dr. Sam, Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri Hishamuddin. Menteri Kanan, jangan terkejut tau kalau Sanusi jadi Menteri Pertahanan tau. Ada 4 orang akan dilantik sebagai senator. Maksudnya Sanusi tu salah seorang lah Menteri Pertahanan.
Lepas tu Wi Kasyong Menteri Kesihatan. Gerakan punya presiden apa nama? Dominic Lau Cik Lau. Dominic Lau Menteri Pengangkutan. Cik Yazid, sorry. Tuan Guru Dominic Lau. Yelah dia Menteri Pengangkutan yang saya tengok lah kat situ. Takeyude Menteri Luar Bandar. Rina Harun Menteri Ahli Wanita. Menteri Luar, kalau tak silap saya, kalau saya terlupa lah yang saya sempat tengok baru ni. Kalau tak silap, Mak Jagon, Menteri Luar. Bukan Menteri Luar. Mak Jagon. Faizal Azumu balik ke KBS. Itu dia orang punya ni lah. Pertuan Ibrahim Tuan Muan, Menteri Agama. So dia orang dah susun lah sebenarnya. Tak sempat nak keluar. Bila keluar kenyataan Sultan Johor ni, maknanya kata yang dia orang buat tu, yang dia orang create tu untuk hari Senin, tak keluar lah. Tak keluar lah. Kalau sekadar nak keluar boleh. Sialan harakah je lah. Dia orang akan jadi menteri Sekadar nak keluar tak masalah, keluar lah. Dia orang akan jadi menteri di Manchester. SD telah diterima oleh Raja Petra di Manchester sana. Sekarang mereka tengah pasal SPRM banyak kes dia orang ni. Dia orang tengah kumpul duit sekarang ni melalui PAS relief untuk pergi berangkat ke Manchester, mengangkat sumpah. Sebab dalam Malaysia ni dah tak boleh. Jadi dia orang menjadi menteri-menteri di Manchester. Aduh lah gelak aku. Aduh. Lagi menteri-menteri lain. Percaya dekat macam mana Walaun boleh percaya dari sumber-sumber Parpukari ni, Papua Gomo ni. Saya pun heran. Saya pun baru balik juga daripada overseas hari tu. Jumpalah. Just adalah nampak seorang dua. Tak tahulah dia orang pergi meeting ke, dia orang pergi vacation ke apa. Tapi tak adalah. Ni kita just tegur-tegur lah kan. Adalah jumpa seorang wakil rakyat juga, MP daripada Sabah. Tanya dia, betul ke kerajaan nak tukar? Dia kata tak adalah, cakap-cakap kosong je. Kita orang tak terbabit pun. Tapi bila balik sini, tengok nama dia pun antara yang ada lah dalam 120 tu. Sebab saya direct jumpa dia, tanya direct, dia kata tak ada pun, cakap-cakap kosong je dia kata. Begitulah. Tu saya kata sumber ni dari mana. Sebenarnya Raja Petra ni dapat pun melalui bekas dari MP semua ni, Gopala Krishnan semua duk hantar kat dia tu maklumat-maklumat ni semua. Orang kena jadi menteri-menteri di Manchester United sebab Salah tu Abang Yazid. Raja Petra ni dia dapat daripada mana tau? Bukan daripada Go Bala apa semua. Dia dapat daripada Bala, daripada mimpi Bala tu. Dia pun mimpi kadang-kadang. Dia mimpi dia tulis atas kertas. Dia mimpi dia tulis atas kertas. Lepas tu itulah jadi Bala pun jadi imajinasi dia. Bala pun menteri tau. Menteri apa? Menteri Bala agama pun ya, menteri Bala? perpaduan tau. Oh, ingatkan nanti bawa. Tuan Guru Bala nanti silap jadi menteri agama tu. Yang letak tu. Bukan yang buat main. Dalam senarai dia orang tu menteri perpaduan tu. Jangan buat main dengan Bala ni. Maknanya Sanusi kena lantik senator lah nak jadi Menteri Pertahanan. Ya, selalu kalau lantik senator. Jadi MB Kedah tu dia orang akan bagi dekat Dr. Hayati lah, sebagai yang dia orang umumkan kan. PAS Kedah, ulama PAS kan nak Dr. Hayati. So macam tu lah percaturan dia. Itu yang kawan yakin akan tumbang tu. Orang akan buka satu lagi kementerian dekat Manchester, Kementerian Mimpi Nabi. Bala akan pegang dua jawatan sekali, Menteri Perpaduan dan Menteri Bermimpi Nabi. Pak Gomo ni saya nak bercadang kalau ada geng yang buat senarai nama tu, saya nak bercadang. Pak Gomo ni kita lantik dia untuk jaga Zoo Negara. Ya, untuk jadi pengurusi Zoo Negara ke ataupun CEO Zoo Negara ke, eloklah dia ni. Supaya dia boleh menambah pendapatan Zoo Negara, dia boleh pergi duduk dalam sangkar, mungkin orang berminat nak pergi tengok dia. Apabila dia duduk dalam sangkar nanti ni. Assalamualaikum kawan, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya just nak bagi tahu satu info lah. Mungkin kalangan kita ada yang terlupa jugalah. Kalangan orang pun memang diorang tak tahulah benda ni. Sebab diorang memang tak nak ambil tahu. Kalau kita masih ingat tak lagi berapa bulan ke selepas kerajaan perpaduan ditubuhkan,
kerajaan perpaduan ni dia ada buat MOU tau antara 4 buah parti yang terbesar. Ada tak siapa-siapa yang baca intipati MOU ni? Jadi dalam salah satu intipati MOU ni dia ada menyebut tau ahli parlimen, setiap ahli parlimen yang dalam kerajaan perpaduan hendaklah mengundi percaya kepada usul, sama ada usul pegalan, usul percaya kepada Perdana Menteri, semua undi percayalah. Dan kalau ada ahli parlimen yang tidak mengundi ataupun mengundi tidak percaya, sebab dia dah nyatakan tu tau, mesti mengundi usul percaya. Yang berkecuali untuk tidak mengundi pun akan dikenakan tindakan. Tindakan mengikut perlembagaan 49/A lah, bermakna dia menyalahi peraturan parlimen dan dianggap telah meletakkan jawatan lah. Bermakna dia akan keluar daripada parti dan dia kena mengemukakan satu usul kepada notis lah kepada speaker yang dia telah meletakkan jawatan. Itu sudah cukup lah. Tak payah kita nak pening-pening pergi jauh-jauh macam mana kerajaan ni akan bertukar. Dia tak akan bertukar. Sebab kita MOU ni pun dah jelas menyatakan yang setiap ahli parlimen dia kena ikutlah ketua parti dia untuk patuhi. Kegagalan dia mematuhi MOU ni, mana dia akan dianggap keluar ataupun meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen lah. Itu saja. Itu saya nak beritahu lah Abawan. Saya dengar Abawan dari awal tadi lah, dari yang mula-mula Abawan live tadi pun saya dengar, saya seronok lah dengar Abawan. Betul. Memang dalam MOU tu, MOU tu memang ada tersebut benda tu. Dan diperkuatkan pula oleh MOU parti masing-masing. Macam Barisan Nasional dia kena bayar 100 juta. Itu mungkin lambat lah tindakan yang nak tu pergi mahkamah ke apa proses, tapi tindakan yang paling cepat kalau let's say lah pergi, sebab tu lah Datuk Seri Anwar berapa kali dia buat undi percaya dekat parlimen, sebab tu dia berani buat selepas ada MOU tu. Dia bukan main sondol dia tahu. Ada orang ingat okey nanti ada ahli parlimen lah. Tengok kenapa yang 13 daripada UMNO tu tidak berani mengundi untuk tidak percaya. Dia terpaksa mengundi. Sebab apa? Sebab ada MOU tu. Kalau dia mengundi tak percaya ataupun dia tidak mengundi, dia otomatik akan mana dia akan kena meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen lah. Itu MOU tu sudah ditandatangani 4 buah parti yang terbesar. Itu sudah jelas lah. So kalau ada lagi pun pertukaran kerajaan dia melalui 2 cara. Satu, dia kena melalui undi percaya di parlimen atau undi tidak percaya di parlimen lah. Yang kedua, atas perkenan daripada Yang Pertuan Agong lah, sama ada nak membubar ataupun melantik Perdana Menteri yang baru lah. Sebab itu saja, 2 saja. Itu dah termaktub dalam perlembagaan dan yang selama ni kita praktikkan pun. So tak payahlah nak pening-pening nak mengarut dengan agenda dia orang ni. Benarnya langkah Dubai itu bukan langkah untuk langkah untuk tukar kerajaan pun, semua orang tahu. Itu langkah nak bawa duit masuk tu. Nak bawa duit 750 juta masuk ke Malaysia. Tapi terpaksa melalui Dubai. Sebab tu disebut dia orang sebut langkah Dubai. Ya, sebab dia trigger CIA, FBI dengan Interpol lah. Sebab dia ada Anti Money Laundry Act dan Anti Terrorism lah. So dia trigger lah tu. Ya. So itu je lah saya nak bagi tahu Abawan. Saya dengar dari bawah aja Abawan lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Tak dengar ke? Aduh. Tanya tak jawab. Okay. Cakap. Aku rasa ni hujan lebat ni. Slow dah. Abawan, saya nak cakap kat Abawan, malam ni ada semayang hajat. Sekejap. Aku tak habis gini ni. 750 juta tu yang kata nak buat masuk tu, siapa punya duit tu? Kalau dah tak berjaya buat masuk, duit tu parking kat mana? BV. Tak ada orang jawab. Sembang 750 juta. Sidang Parlimen buat undi tidak percaya lah kan senang. Aduh. Parlimen bila bila sidang Bulan 2. Penghujung bulan 2. 23. Lambat lagi no. 23 Februari.
baru angkat bulan baru bersidang. Lambat lagi. Abang Mak oi. Walaun. Kesian. Kesian Menteri Kewangan dia orang. Dia dah bercita-cita dah nak pegang pos Menteri Kewangan. Sebenarnya dia orang dengar tentang cerita kerajaan Manchester, bukan kerajaan Malaysia. Tapi biasalah nak bagi tahu satu dunia kan. Kesian dia orang ni. Sebab apa? Kerajaan Malaysia kalau apa-apa hal melalui parlimen macam tadi, undi tak percaya dan undi percaya. Dan yang di Pertuan Agong. Itu saja. Ataupun Perdana Menteri letak jawatan. Tapi dia orang mendengar kerajaan Manchester punya kerajaan. Jadi tu yang silap dia orang tu. Oh. Dia sebab nanti bulan 2, bulan 3 ni banyak pemimpin-pemimpin pembangkang akan dihadap ke mahkamah. Saya difahamkan gitu. Kalau tak silap bulan 2 ni ada 4 orang akan dihadapkan ke mahkamah. Diikuti dengan bulan 3 orang dan seterusnya. Sebab tu dia orang kena buat segera yang mungkin lah. Kalau tak dapat buat, maksudnya tak dapat tukar ni, kena hadap lah benda tu. Betul, itu sebenarnya yang paling ditakuti sekali. Kan? Sampai sanggup jumpa Abang Jo. Abang Jo sendiri mengaku dia ditawarkan jawatan Perdana Menteri. Punyalah naknya ambil alih kerajaan. Bagi kat Sarawak jadi Perdana Menteri pun tak apalah. Janji kau boleh settle kes aku. Tu. Nasib baik Abang Jo tu cerdik sikit. Dia kata saya ni ukur baju badan sendiri. Kan? Saya bukannya bodoh, dia kata Abang Jo. Negeri dia sekarang ni peningkatan meningkat. Pecah rekod Sarawak semenjak PMX ni. Bodoh lah dia nak pergi balik kepada PN. Zaman PN tu dia susah. Bawah PMX Sarawak pendapatan dia pecah rekod. Pendapatan Sarawak baru diumumkan baru ni. Bodoh lah dia kalau dia nak bawa balik ke PN. Sabah pun macam tu juga. Dia orang dah rasa dah jauh beza berada bawah kerajaan perpaduan dengan kerajaan PN. Dia dah rasa dah duduk bawah PN ni. Sebelum dapat kuasa, janji manis di mulut. Sedap aja. Bila dapat kuasa, apa pun tak ada. Anwar tak. Anwar apa yang dia cakap, dia buat. Kan? Dia pernah sebut, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan pulang ke balik MA63. Memang dia buat sungguh pun. Yang PN ni, cakap aja. Hutang Felda pun janji mulut aja. Tapi tak bayar. Kalau bodoh lah nak ambil kerajaan macam tu. Lain lah kalau dia tidak pernah jadi kerajaan. Mungkin orang boleh bersangka baik. Mungkin kerajaan ni bagus kot. Pasal lebay ada ramai dalam tu. Kan? Orang Melayu ramai dalam tu. Kalau tak pernah jadi kerajaan, mungkin kita boleh sangka baik lah. Bolehlah kita cuba sekali. Masalahnya dah jadi kerajaan pun. Kan? Apa yang dia boleh buat? Ini kalau dia ambil kerajaan ni, udah seronok ni. Dia bayangkan pertama sekali, Anwar tak tambah hutang. Hutang yang lama yang masih kekal lagi sekarang, 1.5 trilion. Anwar tak menambah. Kan? Income per bulan dah masuk cantik. Inflasi dah turun. Pengangguran dah berkurang. Kalau dia ambil alih, basuh kaki dia. Basuh kaki dia. Seronok dia. Dah berkurang ke kepada 1.2? Yelah dia mana asal hutang 1.5 tapi Anwar dia bayar lah. Dia tak bayar. Sebab baru ni keluar kan statement dah 1.2 sebab kita dah bayar 3 bilion tu kan. So maknanya kata pengurangan itulah. Habis tambah dia orang tambah balik lagi jadi 6 bilion lagi. Sebab tu dia orang pelik tu. Mahathir pernah kata, alah Anwar nak bagi apa, mana ada duit. Mahathir kata, apa Anwar nak buat, mana ada duit. Pasal Mahathir ingat Anwar jadi Perdana Menteri macam dia. Kan, kena berhutang. Jadi Anwar ni duit dia banyak sebab dia menghalang keterisan. Dia menghalang rasuah. Di situ dah berbanyak berbilion dia boleh untung. Contoh macam Jabatan Banjir tu. Dekat ada 2 bilion dia dapat selamatkan. Bila dia kaji balik projek Jabatan Banjir tu kat Kelantan tu, dekat 2 bilion tu. Dapat selamat balik, masuk balik dalam kantong kerajaan. Ini cara dia dapat duit tanpa menambah hutang. Mana keterisan tak ada. Bayangkan dalam masa setahun 300 juta pelaburan masuk.
Ini yang Kawan. dia cuba bawa isu supaya kerajaan dia bertukar. Dia nak datang ke kesaksian pada negara luar yang tahun-tahun ni bermulanya pelaburan nak masuk banyak, hebat. Jadi kalau boleh nak ganggu sikit. Kena berpegang pada kita jangan ambil hak orang. Kita jangan amalkan rasuah. Tu yang kadang-kadang saya heran dengan orang Melayu Islam ni. Tang babi, geli, haram. Tapi tang rasuah okey pula. Kenapa? Saya pun macam heran. Is it because bila rasuah ni dia tak nampak dosa dia? Pasal apa? Rasuah ni best. Bila rasuah ni boleh pakai kereta Velfire, boleh duduk banglo, boleh pergi cuti mewah-mewah. Kalau orang lain pergi naik ekonomi, dia boleh naik business class, boleh shopping sana sini, boleh ada bag MS, all those high-end bags yang satu bag pun lebih pada harga rumah, kan? Jadi to me, buat-buat mengucap lah. Pasal apa? You may not get the ni, tapi anak-anak cucu tu nanti. Pasal apa? Saya tengok sendirilah. Pengalaman saya sendiri saya tengok. Kalau keluarga tu dah biasa makan duit rasuah, anak-anak cucu pun benak. Seriously. Jadi takkan nak jadi benda ni jadi darah daging. Kita bagi makan kucing pun, kita nak bagi makan yang elok. How about your own kids? Your own cucu? Nak ke go on macam ni? Jadi bawa-bawa insaf lah. Pasal apa? You don't have to like PMX. You don't have to. Tapi at least buka mata. Tengok apa dia dah buat selama ni. Dalam setahun ni, I rasa he has done more than previous kerajaan buat in family goddamn year. Jadi sudahlah nak dengan langkah whatever, give him the full term. Let him rebuild Malaysia ni. Macam saya ni tak tahu berapa lama lagi nak hidup. Tapi kita kena fikir pasal anak cucu kita lah. Kita nak anak cucu kita ni merempat di negara orang lain ke? Kalau kita tak help Datuk Seri Anwar Ibrahim do the best that he can to save Malaysia, bawa masuk pelabur, benteras rasuah. Habis kalau nak jadi macam apa nama negeri tu Abang Wan yang sampai lingkup tu, Sri Lanka ke? Siapa tak ingat? Kan? So to me cukup lah. You don't have to like PMX, tapi at least buka mata, buka telinga, tengok apa dia dah buat selama ni. Tak payahlah nak sibuk lantar lah, berjadah apa semua. Kita ni semua manusia banyak dosa. Tak payah nak tambah-tambah dosa tu lagi. Please lah. Kita sebagai orang Islam, kita perlu nampak akhlak yang baik. Jadi bila dah nampak tu, please sedar. Janganlah macam dah tutup telinga, tutup mata, tutup hati. Nampak benda kebaikan semua tak nak terima. Just because kenapa? Dah biasa didoktrin Datuk Seri ni macam ni, Datuk Seri tu macam tu. Be intelligent, do reading about him, do research. Kalau you all tak nak dengar sangat apa pencerahannya yang Abang Wan Yani bagi, then do your own research. If you feel that we are biased, kita ni menjilat Datuk Seri. Kita cakap pasal Datuk Seri ni, kita tak dapat apa-apa. Ni macam padu ni. Bila isi nanti, rasa-rasa memang tak dapat kot whatever subsidi. Tapi tak apalah, maknanya orang yang patut dapat subsidi tu will get. Kita tak nak orang bahasa asing yang dapat. Kita tak nak parti dapat. Kita tak nak orang Singapura dapat. Ada orang kalau kat JB tu seronok nak isi minyak. Hoping that no one will notice. So please lah, understand what the current government is trying to do supaya yang betul-betul deserve tu dapat subsidi. Jadi kalau kita tak dapat, maknanya kita patut bersyukur. Pasal maknanya kita ni tak perlukan bantuan, that we are well off lah. So kita patut bersyukur, and kita patut suka bila orang susah di Malaysia, di tanah air kita sendiri,
dibantu oleh kerajaan.